Alright, so dah bersedia Jadi kita teruskan perbincangan kita untuk soalan nombor 2 baik. Okey, semua dah bersedia? Jadi untuk soalan nombor 2, rajah menunjukkan sebuah segitiga OAB dengan keadaan OA adalah 7A, OB adalah OB adalah 7B. Seperti mana gambar rajah inilah. So kalau kita lihat kat sini, dia punya anak panah ini dah fix dah tetap. So kita tak boleh kacau arah dia ditetapkan seperti ini. Ini kita kena aware dengan keadaan ini. Satu lagi dia pergi dalam pemalar OA tu adalah 7A. Okay, seperti ini. Okay, ini dan B tu adalah 7B. Okey, BX ini tiada apa-apa maklumat tentang pemalar AB. Dia tiada. Dia tak ada pemaklumat A dengan B dan juga arah dia pun tak ada, tapi kita boleh tentukan dengan penyelesaian seterusnya lah. Jadi soalannya dia bagi cuma maklumat BX nisbah XA adalah 3/4. Okey. BX dengan nisbah XA adalah 3/4. So jadi kita boleh letak kat sini, besarkan sikit boleh besarkan sikit. So BX tu 3, manakala XA tu adalah 4. Okey, ini bukan panjang, ini adalah bahagian. Ini kita kena faham betul-betul ni. Okey, dia bukan panjang 3 cm, 4 cm, bukan. Dia adalah bahagian BX adalah 3, manakala bahagian XA adalah 4. Maksudnya sepanjang B ke A adalah 7 bahagian. Ini kita kena faham lah. Jadi yang seterusnya kita suruh cari vektor OX. Kat mana vektor OX? Okey, so nampaknya vektor OX tu tidak ada garisannya. Kita boleh bentukkan garisan maya seperti ini O, kita mula di O dan kita akhir di X. Ini akhir perjalanan kita. Baik, yang ini kita gelarkan dia sebagai jalan pendek. Jalan pendek, okey. So O X. Jadi kita punya jalan pendeknya ialah OX, jalan jauh dia apa? Ini cuma tanya. Jalan jauh dia apa? Okey, jalan jauh dengan menggunakan hukum segitiga, kita boleh mula dari O, kita lalu B dan kita lalu X. Okey, so kat sini kita tulis dia punya dia punya istilah vektor paduan ini. Okey. Kan? Itu O X ni jalan pendek, manakala jalan jauhnya adalah OB tambah BX. Alright, so ada tak jalan yang lain? Ada juga. Okay, kita boleh gunakan OA ikut arah ini. Yang tadi ini arah dia. OA tambah AX. Boleh juga. Okay, so atau cikgu letak kat sini OX sama dengan OA tambah AX. Alright, so ini yang kita gunakan. Sama ada nak gunakan jalan OB tambah BX, jalan jauh dia, atau OA tambah AX. Yang mana satu kita nak gunakan? Katakan kita ambil yang ini dah, kita mana-mana boleh. Jawapannya tetap sama. Kalau tak percaya, cubalah buat kedua-duanya, jawapannya tetap sama. Okay, so kita ambil satu jalan, cukuplah satu vektor paduan, hukum segitiga, kita ambil yang ini je lah tak muat. Boleh. Alright, so kita kena, pertama, vektor paduan OB tambah BX, maklumat OB dah ada, iaitu kita ada dalam bentuk sebutan 7B. Okay, OB ni dah ada. Cuma yang kita tak ada sekarang adalah BX. BX ni kita kena cari. Okay, masalahnya BX kita ni dalam garis sama dengan garis BA. Yang mana maklumat dalam sebutan AB tu dia tak ada. Kita kena cari dulu. Okay, alright. So kalau boleh, kita kena comparekan yang ni dulu. Kalau boleh, BA, okay, untuk dapatkan BX ni, kita kena dapat sepanjang BA ni,
apa maklumat dia dalam sebutan A atau B. Kita kan tahu ni dulu. So BA, kita padam ni dulu. Kalau kita gunakan konsep ni, okay, gunakan konsep segitiga sekali lagi, BA, okay, dari B ke A, okay, kita boleh guna jalan jauh BO tambah OA. Okay, ini kena hati-hati. Kita kena dapat maklumat BA ni dulu, iaitu BO tambah OA. Okay, ini maklumat jalan BA, vektor paduan BA sama dengan BO tambah OA. Ini jalan jauh dia BO tambah OA. Okay, so barulah kita letak maklumat dalam sebutan A dengan B. BO, masalahnya kalau tengok arahnya, arah yang kita dah ditetapkan dengan arah perjalanan kita ini bertentangan. So ini kita kena letak negatif 7B. Okay. Alright. So jadi dari lepas itu OA, pastikan OA arah dia sama. Jadi ini positif. Okay. So ini BA kita. Maklumat untuk vektor paduan BA kita iaitu negatif 7B tambah 7A. Okay. Kenapa kita nak BA ni? Sebab untuk dapatkan BX ini dalam satu garis BA. Dia dalam satu garisan BA. Kalau perhatikan kat sini. Dia dalam satu garisan dalam BA. So maklumatnya kita nak gunakan nisbah ni. Sekejap padam semua supaya jangan keliru. Okay. So BA ni dah ada dan kita nak tahu apakah B kita ni. Kita letak macam ni. BX ni satu garis dengan BA. Kita kena comparekan dengan BA sebab kalau kita tengok kat dia punya nisbah, BX ni adalah 3, manakala BA, sepanjang BA ni nisbahnya adalah 7. Okay, kenapa cikgu ambil BA? Sebab maklumat BA dah ada. Okay, so iaitu kalau kita pindahkan BA kita ke sebelah kanan, dia akan darab. Okay, dan kita maklumat tentang BX pula. Okay, tadi tak ada maklumat BX. Sekarang ni kita dah dapat maklumat BX kita di mana kita gantikan. Okay, gantikan iaitu negatif 7B tambah 7A. Alright. So lepas tu kita gunakanlah kemahiran algebra kita masing-masing. Jadi kita kembangkan 37 darab negatif B, kita akan dapat negatif 3B. Okey, 3/7 darab 7A vektor A, kita akan dapat positif 3 vektor A. Okey, so sepanjang BX yang kita tak tahu tadi ni, okey, yang kita tak tahu ni, kita dah tahu nilai vektor paduan OX ni akan jadi 7B tambah, kita gantikan dengan negatif 3B tambah 3A. Okey, seterusnya kita dapatlah 7B. Ini kita buka bracket dia. Okey. Dan jawapan akhir kita 7B tolak negatif 3B sama dengan 4B tambah 3A. Okey, itu akhirnya jawapan kita. Alright, so siapa rasanya nak ambil jawapan ni, nak print screen, boleh ambil. Okey, sebab ini adalah latihan yang wajib. Kamu kena tunjukkan dekat cikgu. Latihan ini adalah kita boleh dalam modul atau nak buat dalam buku latihan pun boleh, tak ada masalah. Okey. Alright, itu jawapan untuk soalan nombor 2 OX kita. Okey, ada apa-apa masalah setakat ni? Alright. So kalau tak faham ni video rakaman, boleh tengok balik lah. Okey, so jadi kita ke soalan seterusnya. Soalan nombor soalan nombor 3, boleh Okey, setuju? Kita boleh teruskan semua orang? Alright, so okey, soalan nombor 3. Okey, tengok nombor 3. Baik, soalan nombor 3. Rajah menunjukkan sebuah segitiga PQR. Kita besarkan sikit dengan keadaan vektor PQ sama dengan 2X dan vektor QR sama dengan 3Y. Diberi bahawa nisbah PS, nisbah PR sama dengan 2 nisbah 3.
cari RS. Baik, so kita letak dulu maklumat yang diberikan. Sebab kadang-kadang soalan ni dia tak letak maklumat tu. Dalam gambar rajah PQ 2X, supaya kita jangan keliru dengan anak panahnya sekali sebab arah dia tu ikut apa yang kehendak soalan tu Okey. Lepas tu QR ikut anak panah, vektor QR. So ini adalah 3Y. Alright. So just in case sebab maklumat PS dengan PR nisbah dia adalah 2. PS 2. Manakala sepanjang SR adalah 3. Maka PR tu adalah 3 seperti mana nisbah yang diberikan Tapi SR ni sama dengan 1 lah. Ini kena tahu jugalah supaya kita tak keliru Okey, maklumat ini penting juga. Okey, so kita kena faham tu dulu supaya jangan keliru SR tu 1 Okey. Ikut nisbah tu lah. Sepanjang PR tu 3. Ini bukan panjang, ini adalah bahagian. Nisbah ni macam bahagian. Okey, so jadi kita punya penyelesaiannya, dia kata cari RS. Oh, RS maknanya RS ini berada dalam garisan PR kita ni. Okey, so hukum segitiga tak perlu digunakan kat sini. Kita boleh gunakan hukum keselarian. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia SR ini dia berada dalam kedudukan sama garis dengan PR. Di sepanjang garis tu Jadi apa yang kita boleh buat? Apa kata kita cari dulu PR. P ke R. Kita cari PR. Vektor PR kalau kita gunakan kaedah vektor paduan metod konsep PQ tambah QR jalan jauh dia. Okey, kalau kita tengok kat sini PR jalan jauh dia PQ tambah QR. Alright. So okey, PR adalah PQ tambah QR. Okey, so jadi maklumat PQ dah diberi dalam bentuk pemboleh ubah 3X. Okey, sebutan 2X, sorry. 2X manakala QR adalah 3Y. Okay, maklumat PR ni sangat penting supaya kita boleh dapat SR sebab SR ini seleloknya kita tak perlu gunakan jalan jauh, jalan pendek. Kita gunakan nisbah pun boleh. Okey, jalan pendek, jalan jauh ni tak perlu digunakan dalam kaedah penyelesaian SR sebab kita nak maklumat SR ini. Di mana SR ni kalau kita comparekan dengan PR, seleloknya kita bandingkan seperti mana kita letak pecahan. Okey, di mana kalau kita letak nisbah tu, SR tu adalah 1, PR tu adalah 3. Okey, ikut nisbah lah Okey, SR tu memang nisbah dia 1, PR tu 3. Jadi, penyelesaian dia, PR tu boleh pindah ke kanan sebagai darab. Kita akan dapat 1/3 darab P vektor PR. Okey, itu sebabnya kenapa cikgu dapatkan vektor paduan untuk PR Okey, sebab dalam penyelesaian kita gantikan 2X tambah 3Y ini. Okey, dalam PR kita itu 1/3 gantikan 2X tambah 3Y. Alright. So hampir selesai, kita kena kembangkan dengan 1/3 darab 2X kita akan dapat 2/3X tambah 1/3 darab 3Y kita akan dapat Y. Okey. Dah akhir belum jawapan kita ni? Cikgu nak tanya tu. Dah sampai ke? Objektif soalan kita ni dah tercapai ke belum? So SR sama dengan vektor 2X tambah 3Y. Cikgu nak tanya, dah tercapai belum kita punya penyelesaian akhir kita ni? Adakah ini penyelesaian terakhir kita? Cikgu nak tanya tu dulu. Cikgu, bukan soalan minta RS Ya, betul. Itu cikgu nak tanya tu. Okey. So ini SR. Dia nak RS. So apa kita buat? Nur Aiman. Kalau terbalik, taklah negatif. Itu saja. Okey. Betul. Apa Aiman sebut tadi, kita punya penyelesaian kita belum tamat kita kena cari RS. Okey, RS ini SR. So senang cerita kalau nak dapatkan RS,
Okay, kenapa pada peringkat awal tu cikgu cari SR? Sebab dia lebih kepada senang sebab dia mengikut arah paduan segitiga tadi tu. Okay, so kalau senang cerita akhirnya kita kalau gantikan SR dengan RS tetap je negatif 2/3X tolak Y. Yang mana positif negatifkan. Yang mana negatif positifkan. Yang itu saja kalau kita nak sebutan terbalik ini. Itu keistimewaan tentang vektor. Okay. Setuju semua? Rasanya okey lah kot. Alright. Alright, boleh ambil print screen ke print shot ke ataupun boleh tengok rakaman ni semula. Cikgu akan bagi dalam bentuk link YouTube nanti. Alright, so itu penyelesaian soal nombor 3. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Tak ada Okey, so kita teruskan untuk soalan nombor 4. Baik, habis perbincangan ni kita boleh kalau tamat awal, tamatlah Okey, so jadi soalan nombor 4. Tengok nombor 4 ni ada 3 soalan. Kita betulkan dengan buat pembesaran sikit. Kita baca PQRS ialah segi 4 selari. Perpenjuru PR, okay, garis PR dengan garis QS menyilang di T. U ialah titik tengah RS, okay, mana T tu. Dan V terletak pada QR. Okay. Dengan keadaan QV nisbah VR diberi 3 nisbah 1. Alright. So sedikit maklumat Kalau kita tengok kat sini, kalau segi 4 selari seperti mana kita telah beberapa arah dia pun sama sebab dia segi 4 selari dan dia adalah 12Y. Ada lagi satu maklumat tambahan, U berada di adalah titik tengah RS. Jadi kalau kita buat bahagian SU dengan UR ni, kita dapat 6Y sebelah sini. Sebab dia titik tengah, so kita bagi 2 je lah. 6Y. So ini pun 6Y. Okay, just tambah-tambah maklumat kat situ. Kemudian kita ada nisbah QV. Nisbah ni penting. Kalau boleh cara cikgu menjawab, kita cuba fahamkan contoh-contoh sikit lah macam ini dulu. Dalam exam lah, kalau cikgu cuba nak jawab soalan ini, cikgu cuba fahamkan dengan mencontoh-contoh sikit lah kat kertas jawab soalan kita tu. QV adalah 3. Okay, sepanjang QV ni ada 3, manakala VR tu ada 1. Okay, nisbah tu bahagian 3, 1. Itu benda yang kita kena ambil kira juga Okay, so tak ada masalah. Jadi seterusnya baru kita tengok apa kehendak soalan dia. Soalan dia kita suruh tengok soalan A, iaitu cari vektor PU. Okay, so vektor PU. Daripada P, kita mula kat P, ini kita punya starting point kita pergi ke U. Itu akhir kita, akhir perjalanan kita. Okay, untuk konsep metod hukum paduan dengan menggunakan hukum segitiga ini, kita ambil jalan jauh dia, jalan pendek dia, PU. Okay, siapa beritahu cikgu, apakah jalan jauh dia? Jalan mengikut hukum segitiga. Dan type kat message pun tak apa, tengok. PU ni jalan mana? Yes, betul. PS SU. Boleh? Tak ada masalah. Boleh tak kita gunakan PQ QR RU? Boleh. Okey, itu jauh sangatlah So kalau boleh kita terus kepada hukum segitiga. Cukuplah, memadai. Okey, so jadi PS tambah SU. Okey. Just PS tambah SU. Okey, maklumat yang diberikan PS dah ada, ikut arah yang sama. Ikut arah yang sama, maknanya semuanya positif lah So jadi 8X tambah 6Y. Okey, itu je. Penyelesaian sangat senang, sangat mudah. Itu saja jawapannya. Okey, so itu saja untuk soalan A. Soalan B. Bentar Okay.
Padan ni supaya kita jangan keliru banyak-banyak sangat ni ya. Okey, soalan B dia kata cari vektor PV. Okey, ni soalan A dah settle. Soalan B, cari vektor PV. Okey, kat mana vektor PV? Okey, kita mula di P dan kita akhir di V. Okey. Alright. So, agak-agaknya vektor paduan dengan mengikut hukum segitiga ini, jalan jauhnya kat mana? Siapa beritahu cikgu? Nak tulis kat mesej pun boleh. Tak ada masalah. Siapa boleh bagi tahu? Jalan jauh dia apa? PS cikgu. Ya? PS, SR, RV. Boleh. Itu boleh? Boleh, tak ada masalah. PS, SR, RV. Boleh juga. Boleh tak kita gunakan PQ, QV saja? Lagi dekat. Boleh juga. Kalau kita nak gunakan PS tambah SR tambah RV, boleh. Atau nak guna PQ tambah QV pun boleh. Jawapan tetap sama. Itu keistimewaan tentang vektor. Kalau awak nak try, cubalah kedua-duanya. Tengok jawapannya betul ke tidak. Tapi selelanya cikgu ambil yang PQ tambah QV. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, tu sekali lagi cikgu nak bagi highlight kat sini. Kita boleh gunakan seperti mana Aiman beritahu tadi. PS tambah SR tambah RV. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Atau PV kita boleh gunakan PQ tambah QV. Okey, mana yang mana yang lebih mudah, saya rasa yang kedua ni lah. Sebab tak adalah jauh sangat. Okey. So kita boleh gunakan kedua-dua ni. Tak ada masalah. Jawapannya tetap sama. Okey, kalau awak nak try kedua-duanya untuk check betul ke Cikgu Remy cakap tu. Okey, betul. Sebenarnya kalau awak nak cuba, cubalah. Tapi cikgu selelanya dah PDPR kita ni. Cikgu tunjuk yang mana mudah lah sikit. So kita ambil PV. Baik, kejap. Tulis balik kat sini. Sebentar. Bagi cantik-cantik sikit tulisan. Okey. So jadi PV kita sama dengan PQ tambah QV. Okey. Tadi untuk maklumat PQ kita dah ada, iaitu 12Y. Okey, dia kat sini lah. Ikut arah yang sama lah. Kalau kita ikut perjalanan kita ni, arah dia sama dengan yang ditetapkan QV. Okey. So semuanya kita akan dapat semuanya dah bentuk positif lah. Cuma masalahnya kita tidak ada maklumat QV lagi. Okey. Sebab sepanjang QR tu 8X. Sepanjang QR tu 8X. QV ni apa? Tu kita kena cari dulu QV. Okey, jadi kita gunakan nisbah. Tengok kat sini nisbah. Okey, QV tu 3. Okey, so QV tu 3. Alright, so QV kita comparekan dengan kita bandingkan dengan satu garis dia yang panjang itu QR. Okey. Sekejap Jadi apa kita boleh buat? QV kita pakai sebelah ni QV kita kena, kalau boleh kita comparekan dengan QR sebab maklumat QR ni ada itu 8X. Nisbahnya dalam bentuk pecahan kita bentukkan macam ni dulu. QV tu ada 3, nisbah dia 3. Okey. Dan sepanjang QR adalah 4. Okey, dia 4 nisbah dia. Okey. Alright. Okey, sepanjang QR tu adalah 4. Jadi QV kita bentukkan dalam 3/4 darab QR. Alright. So QR ni ada maklumat dia iaitu 8X. Maklumat dalam bentuk pemboleh ubah 8X vektor iaitu 3/4 8X. So apa kita boleh darabkan? Kita cuba. Jadi 2, jadi jawapan kat sini 6X. Okey, tu dah ada dah maklumat QV. Okey, so ini yang kita gantikan kat sini lah. Jadi akhirnya PV untuk vektor PV, vektor paduannya PQ tambah QV dalam bentukan 12Y tambah 6X. Itulah jawapan untuk PV. Alright. So dah dapat soalan B. Okay, ada masalah lain?
Tak ada Okey, kalau tak ada masalah lain, boleh tak kita cari untuk soalan C? Okey, C. C ni agak, susah juga soalan ni. C. Okey, apakah vektor UV? Okey, ini kita padam dulu bagi kita jangan keliru yang lain-lain tu. Kita dah conteng-conteng tu. Kita tengok dulu apa kita boleh buat. Baik. So, sekarang ni kalau QV 6X, ni cikgu beritahu kita besarkan sikit kot. Besarkan sikit, bagi nampak. Tadi QV sama dengan apa tadi? QV, ni kita padam nisbah ni dulu. Kita nak tahu maklumat ni dulu. QV 6X, betul tak? QV tadi 6X. Okay, kat mana 6X kita? Kat sini 6X. 6X. VR berapa? Siapa tahu? 2X. Yelah, sebab sepanjang itu 8X. So VR tu 2X. Okey, kenapa cikgu nak VR tu? Okey, ikut arah yang ditetapkan VR. Okey, so maknanya kalau QV, dia bagi nota sikit kat sini. Okey, supaya padang, supaya jangan keliru. Okey, VR ikut vektor VR adalah 2X. Okey, kenapa cikgu nak maklumat VR ini? Sebab untuk soalan C kita ni, UV, okey, kita nak dari U ke V. Kecil je, segitiga kecil tu je. Dari U ke V, kita gunakan jalan, kita mula di U. Kita mula di U. Jadi kita kena lalui jalan hukum segitiga, jalan jauh, UR tambah RV. Okay, so UV ni adalah UR tambah RV. Okay, ni kena hati-hati tengok betul-betul. Okay, penyelesaian kat bawah ni. C. Okay, C kita ialah UV sama dengan UR tambah RV. Tadi UR tambah RV. Okey, ikut kat situ lah. UR ikut arah tambah RV. Alright. Maklumat untuk UR dah ada. Mana? Maklumat untuk UR ialah 6Y. Okey, 6Y dah ada kat sini. Nampak tak? Itu 6Y. Manakala RV, okey, ini kena hati-hati sebab UR okey, tak ada masalah. Iaitu 6Y. RV. Masalahnya VR. Itu balik ni. Nampak tak maklumat ni? RV dengan VR. Tulisan pun terbalik. Sebab anak panah ni ditetapkan QR tu, so sepanjang QVVR itu anak panah dia. VR tu 2X secara positifnya. Tapi kalau ikut anak panah yang cikgu telah lukis warna oranye ini, okay, warna oranye tu anak panah itu, dia bertentangan arah. Perasan tak kat sini? Nampak tak? Dia bertentangan arah. Yang ini dengan yang ini. Okay? Bertentangan arah. Kalau ikut gambar rajahnya pun bertentangan arah. Kalau kita tengok tulisan vektornya pun terbalik. VR dengan RV. So kita kena letak negatif apa? VR 2X. Tapi kat sini kita kena letak negatif 2X. Itu sahaja. Okay. So ini penyelesaian dia. So, jangan lupa macam mana kita nak mengira. Kalau ada keadaan di mana dia bertentangan arah saja, kita kena letak negatif. Alright, cool. Faham tak setakat ni? Okay, siapa nak print screen boleh jawapan ini, tak ada masalah. Cuma nak kena fahamkan konsep dengan menggunakan hukum paduan ni, hukum segitiga, vektor paduan ni dengan menggunakan hukum segitiga, kena faham nisbah, kena faham kalau arah dia terbalik tu macam mana, taruh negatif, taruh positif, dan itu sajalah. Yang lain tu cuma kamu punya penyelesaian secara algebra. Okay, so ada apa masalah lain nak tanya? Setakat ni, okay Boleh tak kita pergi ke soalan seterusnya, soalan nombor 5. Alright, okay, tak ada masalah. Jadi kita ke soalan nombor 5. Baik, soalan nombor 5 So kita ada lagi memang famous so soalan segi 4 selari ni.
Memang setiap tahun mungkin ada. Okey, untuk segi 4 selari ini, penjuru A, C dan B, D menyilang di E dan F. Okey, kita tengok gambar ajar ni. E dan F, dia bersilang Okay, besarkan sikit. F ialah satu titik pada BC dengan keadaan BF nisbah FC sama dengan 2 nisbah 1. Okey, so apa pun maklumat yang tak ada kat situ kita cuba conteng-conteng sikit lah. Kalau boleh, itu cara cikgu lah. Okey, yang kita faham bahawa AB, okay, maklumat AB dengan DC ni mesti sama. Okay, iaitu arah dia sama dengan sebutan dia pun sama, iaitu 4x vektor. Okey, manakala BC dengan CD pun sama so ikut arah ini lah So 6y. Okey, so panjang BC. Okey, itu yang kita kena hadapi. Jadi kedua, kita kena tengok juga BF, fahamkan BF dengan FC ni nisbah dia 2, 1. Jadi kita warna hijau bagi terang sikit. So BF 2, okey 1. Maknanya keseluruhan BC tu 3 lah bahagian dia. Alright, so soalan dia. Apakah vektor AE? Apakah vektor AE? Baik. Okay, mana vektor AE? Vektor AE. Okay. Alright. So vektor AE ni cikgu nasihatkan kita gunakan hukum keselarian, iaitu satu garis. Di mana AE ni satu garis dengan AC. Perasan tak? E ni tengah-tengah. Jadi kalau kita boleh letak soalan A kita ni, tak semestinya kita boleh gunakan hukum segitiga, jalan jauh, jalan pendek. Tapi ikut kesesuaian, soalan AE ni kita boleh gunakan konsep nisbah juga. Tapi automatically kalau kita comparekan dengan AC, AE ni 1, AC tu 2. Ikut nisbah je lah. Okay? Okay, untuk AC. Atau senang cerita, kalau awak terus kepada AE tu setengah daripada AC sebab E tu tengah-tengah. Okay. AC. Alright. Tapi maklumat AC tak ada. Cuma kita kena cari lagi AC tu dalam bentuk AD DC. Yes. Atau AB BC pun boleh. Ini yang kita kena gunakan juga. Macam mana pun vektor paduan masih digunakan dalam penyelesaian ini, iaitu kita buat kat tepi dulu. AC, okay, AC sama dengan AD. Kita ambil laluan AD tambah DC lah. Okay. Alright, so AD tu ada maklumat dia 6Y. Sebutan 6Y, manakala DC adalah sebutan dia adalah 4X. Okey. Nampak kat tepi pun boleh atau nak terus ke kira kat sini pun tak ada masalah. Jadi itu yang kita dapat, AC kita 6Y tambah 4X. Seterusnya kita tambah kat sini iaitu 1/2 6Y tambah 4X. Okey. Alright. Okey, itu jawapannya. Boleh kita kembangkan. 1/2 darab 6Y jadi 3Y. 1/2 darab 4X jadi 2X. Itu saja. Setuju? Okey, setakat ini boleh akut Alright, so seterusnya soalan B. Padam ni, supaya kita jangan ambil banyak-banyak conteng-contengan di pening kepala. Okey, kita faham dulu, dah faham pun sikit. Okey, untuk soalan B. Soalan B dia suruh kita cari AF. Dah ada garisannya. Iaitu AF yang ni. Okay. So jalan jauh dia apa? Kalau vektor paduan jalan jauhnya AB tambah BF ikut arah ini. Alright. Okay. Nak guna jauh jalan AD tambah DC tambah CF pun boleh. Tak ada masalah. Kalau rajin cari jauh tu boleh. Tak ada masalah. Tetap jawapan dia sama. Okay. So kita tengok macam mana penyelesaiannya. Kita tulis dulu vektor paduannya dulu. Vektor paduan ni kena tulis jangan terus bagi jawapan. Tak boleh. Dia kena bagi tunjukkan AF sama dengan AB tambah BF. Okey, ini yang kita kena tahu dulu, vektor paduannya dulu. Untuk maklumat AB dah ada 4X. Okey, maklumat AB
Itu dalam sebutan vektor 4x. Yang BF ni kita tak tahu lagi. Okey, tak apa. Sebab BF ini dalam satu garis dengan BC. Ini cikgu suka buat ke tepi dulu. Okay, jalan kerja untuk buat ke tepi dulu ni. Alright, so BF ini kalau boleh kita comparekan dengan BC. Kenapa BC? Sebab maklumat BC ni ada iaitu 6y. Dan dalam sebutan vektor, dalam sebutan nisbah, BF adalah 2. Okey. Manakala BC sepanjang B hingga C. Bukan 1 BC tu jumlah 2 tambah 1 iaitu 3. Ini kena hati-hati, ramai orang keliru kat sini. Jadi barulah kita dapat BF itu sama dengan 2/3 BC vektor. Okey, ada masalah lain? Tak ada kot. So BC tadi sama dengan apa? 6y. So kita selesaikan secara algebra. 2/3 6y. Kecilkan sikit. Sama dengan darab So 2/3 6y jadi 4y. Okey, yang ini kita letakkan maklumat BF iaitu AF sama dengan vektor paduan AB tambah BF, maka 4x tambah 4y. Alright, itu sahaja. Okey. Ada penyelesaian lain tak? Nak gunakan cara lain? Tak apa ini cara yang ringkas lah kalau boleh kita dapatkan maklumat ini. Okey, ada masalah lain? Faham tak setakat ini? Okey, kita kecilkan sikit. Okey, boleh tengok keseluruhan gambar rajah tersebut. Okey, so kita dapat dah. Okey, kita padam yang lain juga. Kita bagi laluan untuk soalan C pula. Okey, C. C, kecil sini je C. Kalau pasal nak EF ni, EF besarkan sikit. Dia nak dari E, kita kena lukislah ke F. Itu jalan pendek dia. Untuk hukum segitiga, vektor paduannya EA, kita boleh gunakan jalan EA AF. Boleh? EA AF atau EC CF pun boleh. Tak ada masalah. Nak gunakan jalan mana? Okey. Kita nak gunakan jalan EC tambah CF boleh atau EA tambah AF pun boleh. Okey. Tak ada masalah. Apa kata kita gunakan EA tambah AF? Boleh tak? Untuk soalan C kita ni, kita nak jawab soalan C ni. Okey, kita gunakan vektor paduan EA tambah AF. Okey, jom kita buat sama-sama. Alright, so kita kecilkan sikit. Yang maklumat ini, kita boleh gunakan EF. Tadi apa? Soalan C. EF. Okey, sama dengan apa tadi? EA tambah AF. Alright, so EA tambah AF. Okey. So, ada tak maklumat tentang vektor EA ni? Ada. Sebenarnya kita dah cari daripada soalan A lagi. Okey. EA tu cuma dia terbalik. Ini kena hati-hatilah AE 3y tambah 2x. Yang ini yang ini. Kita tengok ni Jadi, kalau EA, negatifkan mereka semua. Itu saja yang kita kena perlu berhati-hati Jangan terus ambil 3y tambah 2x. Kat sini kita letak negatif 3y tolak 2x. Yang mana negatif kita positif, yang mana positif kita negatifkan. Itu maklumat EA. Okey, AF pun kita dah ada daripada soalan B tambah 4x tambah 4y. Seterusnya kita selesaikan algebra. Okey, so apa cerita je? Negatif 2x tambah 4x jadi positif 2x. Negatif 3y tambah 4y jadi 1y. Kemudahannya dengan y. Alright, itu sahaja. Okey, tu kena hati-hatilah. Sebab itu dalam SMP tambahan, soalan A ni dengan soalan B ni, kadang-kadang soalan C tu dia bergantung harap kepada
jawapan tepat dari soalan A dengan soalan B. Kalau soalan A salah, soalan B salah, soalan C pun akan salah. Sebab itu kita kena berhati-hati. Alright. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada tak apa, hari ni kita dengar je penjelasan cikgu lah. Tapi kena buat juga sama ada kamu nak print daripada modul yang cikgu berikan itu atau kamu nak tulis balik dalam buku latihan, tampal pun boleh, tak ada masalah. Bagi jawapan, nanti ini adalah homework anda nanti cikgu nak tengok kita mungkin masuk bulan 10 nanti semua orang Alright, so nombor 5 settle dan dengan vektor paduan yang diberikan gunakan hukum segitiga dengan menggunakan nisbah. Okey, lengkap dah tu. Alright. Okey. So soalan nombor 6. Soalan terakhir. Tak susah sangat kot rasanya. Kita tengok soalan nombor 6 ni macam mana. Okey, so A, B, C, D ialah trapezium. Dengan keadaan BC adalah selari dengan AD dan BC adalah 1/3 AD. Okey, baca betul E ialah 1 titik pada CD dengan keadaan nisbah CE ED sama dengan 1 nisbah 2. Diberi bahawa vektor AB dalam sebutan 4X, AB dalam sebutan 9Y. Jadi yang mana kita boleh cari AC dan AE. Okey, itu sajalah. Okey, gambar rajah ini kita cuba fahamkan betul-betul dia trapezium. Maknanya kalau ikut logik lah, memang dia ada beritahu kat situ BC adalah selari dengan AD. So dia ikut arah yang sama dengan AD. Walaupun tidak tunjukkan arah kat situ, kita letakkan arah sebab dia selari dengan AD. Cuma dia BC ni ada 1/3 AD. Ini tenang sangatlah. Okey, kalau BC adalah 1/3 AD dan AD tu ada 9Y, kamu cuma dapatkan BC tu. Okey, darab lah So jawapan kita kat sini 3Y lah dalam sebutan vektor 3Y. Okey, ikut arah BC dengan vektor 3Y. Alright. Okey, so seterusnya kita tengok nisbah dia pula. CE nisbah ED adalah 1/2. Okey, CE nisbah 1, ED nisbah dia 2. Bahagian CE 1, bahagian ED 2. Alright, seterusnya apakah vektor AC? Okey, kita mula kat A dan kita berakhir di C. Alright, apa jalan jauh yang kita boleh gunakan dengan menggunakan hukum segitiga? Okey, untuk vektor paduan soalan A, AC, kita boleh gunakan AB tambah BC. Itu yang paling tepatlah kalau kita tengok kat sini sebab maklumat AB dah ada iaitu 4X ikut arah jika dia ikut arah. Okey, kena hati-hati sikit kalau dia ikut arah semua positif. AB 4X manakala BC 3Y. Itu sajalah. Okay, so next. Apa dia nak bagi? Okay, next kita nak tengok vektor soalan B. Kalau kat sini kita punya soalan B, cari AE. Alamak. Ini kena hati-hati AE. Kat mana AE kita? AE, padam dulu. Okay. Soalan B. Padam dulu. Okey, ikut maklumat ini. Alright, so kita buat garis baru di A ke E. Okey, alright. So apa masalah dia ialah kita nak cari AE ni. Apa jalan yang kita boleh gunakan? Yang ini yang kita kena berhati-hati. AE, ada idea tak? Jalan jauh dia. Gunakan hukum segitiga ke, nak gunakan hukum poligon ke? Okey, apa cadangan kamu semua? AE ni ikut vektor paduan, ni jalan pendek AE, jalan jauh dia apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Asal-asalnya ikut jalan mana? ADDE. Boleh? AD tambah DE. Boleh? Tak ada masalah? Okey, katakan kita gunakan AD tambah DE. Sebab maklumat AD dah ada, bagus.
Cuma DE yang tidak ada maklumat kan. Okey, tak apa kita cari. Okey, kita letak dulu vektor paduan AD tambah DE. Okey. Dan sekarang ini AD ni kita dah ada maklumat dia 9Y. Okey, arah dia dari AD DE ikut arah ini. Jadi kita letak AD 9Y manakala DE ni kita kena cari dulu maklumat ini. Okey, cari dulu maklumat DE ni dulu. Kat mana kita nak dapatkan maklumat DE? Baik. Setahu cikgu, tahu kita lah DE ni adalah satu garis dengan DC. Ini kita kena buat kat sini lah, buat kat tepi dulu. DE ni adalah satu garis dengan DC. Cikgu suka buat dalam bentuk pecahan dulu. Okey. Okey. So DE ni adalah sebahagian daripada garis DC. Okey. So kenapa cikgu ambil DC? Nanti sementara itu kita letak nisbah dia. DE tu 2. Okey. Manakala DC tu sepanjang D ke C tu adalah 3. Okey. Okey, cari maklumat DE ni dengan keadaan DE ni adalah 2/3 DC. Okey. Sekali lagi, DC ni pun tak ada maklumat apa-apa tentang sebutan XY. Okay, DC ni, tapi kita boleh menggunakan hukum poligon. Okay, kita padam ni dulu. Baik, kita nampak sikit semua ini. Kita concentrate dengan DC. Nampak tak? Perasan tak? DC, kita boleh gunakan hukum poligon. Bukan hukum segitiga, tetapi hukum poligon di mana sepanjang jalan jauh dia tu DA tambah AB tambah BC. Ikut arah hukum poligon itu. Sudah DE kita tu adalah 2/3 DC. DC itu ialah 2/3 DA. Tengok cikgu buat. Sorry, BA pula. Sepanjang jalan jauh, dia adalah DA tambah AB tambah BC. Kalau ikut kita punya vektor paduan yang mana tunjuk dalam gambar rajah inilah. Okey. Itu vektor paduan DC. Ini hukum poligon. Dia lebih daripada 3 hukum segitiga. Jadi DA ni negatif 9Y. Kalau ikut maklumat ini, sebab dia arah bertentangan. Ini kena hati-hati. Okey, so kita tengok betul-betul. Dia tulis kat sini. 2/3 DA ni dia 9Y AD. Tapi kat sini DA jadi negatif 9Y. Arah bertentangan ikut gambar rajah kita pun sama. AB ikut arah yang sama, positif 4X. Manakala BC adalah 3Y. Ikut arah yang sama, positif 3Y. Itu saja. Yang mana kita boleh tambah tolakkan, kita cuba selesaikan di sini. Okey. So jadi 2/3 3Y tambah negatif 9Y jadi negatif 4Y tambah 4X. Okey, lepas tu kita kembangkan 2 darab negatif 4 jadi negatif 8/3Y tambah 2/3 darab 4X jadi 8X. 8/3X. Okey, so maklumat DE sepanjang banyak-banyak ini kita gantikan kat sini. Alright. So okay, take time. Jangan keliru, itu saja. Okay, ini cikgu tunjukkan jalan kerjanya.
Awak jangan risau. Okay, so DE adalah digantikan negatif 8Y negatif 8/3Y tambah 8X/3. Dah gantikan. Yang mana kita boleh cuba selesaikan seperti 9Y tolak 8/3 sama dengan apa kita kira sama-sama. 19/3. So jadi 19/3Y tambah 8/3X. Itu akhir jawapan kita. Alright. Betul tak AD, saya nak ingat kembali. Cikgu ceritakan ringkas untuk soalan B. AE adalah dari jalan A ke E. So AE adalah dari A ke E. Kita boleh gunakan AD tambah DE. Kita bentukkan vektor paduan dia dulu. Alright, so AD ni kita ada maklumat dia 9Y. Tak ada masalah. Cuma DE ni kena jalan dia jauh sikit lah. Kena cari dulu lah. Seperti ini, seperti kita tunjukkan ini. Alright, dan seterusnya penyelesaiannya sekali lagi DE ni, bahagian DE ni saja kena gunakan kaedah vektor paduan dengan mencari hukum poligon sebab dia DA tambah AB tambah BC sepanjang jauh jalan dia tu. Alright, so ini saja jawapan kita untuk soalan nombor 6. Nampaknya kita dah selesai bincang soalan nombor 6, tak ada soalan lain. Tapi kita akan bagi lagi soalan vektor paduan ini mengikut soalan kertas 2. Ini contoh soalan kertas 1. Mungkin dia akan tanya macam ni lebih kurang. Kertas 2 macam mana pula? Nanti kita bincangkan di kemudian kelas hari nantilah Alright, ada apa-apa lagi nak tanya? Setakat ini kita habis kelas awal kot. Eloklah kita rehat kot. Alright, so itu saja untuk soalan nombor 6 ini. Nanti siapa yang tak faham boleh tengok rakaman semula ataupun siapa nak personal message boleh tanya cikgu lah di WhatsApp so jangan lupa isi kehadiran. Tolong guys, isilah kehadiran yang telah cikgu berikan dalam messages kita. So ini cikgu boleh stop record